Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya persoalan ataupun satu misteri yang besar bakal berlaku di Malaysia, iaitu siapa pengganti AGC pada ketika ini, iaitu Idrus Harun. Siapakah pengganti beliau yang dianggap paling layak? Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, berbaki kurang daripada sebulan daripada sekarang, Tan Sri Idrus Harun menamatkan kontraknya pada bulan depan, iaitu pada bulan September, selepas beliau dilantik semula sebagai Peguam Negara pada 3 Mac yang lalu. Tuan-tuan dan puan, menjadi satu persoalan besar bagi seluruh Malaysia ialah siapakah beliau yang akan menggantikan Idrus Harun ini. Ramai sekali yang telah memberikan pandangan dan pendapat siapa yang bakal pengganti beliau. Dilihat banyak sekali yang boleh menggantikan beliau, sama ada sebagai orang yang dikenali sebagai orang yang tidak terlalu menonjol kepada politik, ataupun seorang yang terlibat dengan politik, ataupun beliau adalah peguam ataupun berpengalaman besar di dalam bidang perundangan Malaysia pada ketika ini. Pastinya seluruh Malaysia menantikan siapakah yang akan menggantikan beliau, kerana rupa-rupanya tugas AGC ini bukan mudah. Tugas AGC ini bukan mudah, terutamanya berkaitan dengan kes-kes yang berprofil tinggi. Mereka selalunya dikaitkan dengan kes-kes yang berprofil tinggi, sama ada pendakwaan atau dilepaskan, ataupun digugurkan kes atau diteruskan kes. Jika itu berprofil tinggi, selalunya mereka selalu disebut-sebut juga. Antara AGC yang paling terkenal ialah anda kenal dia siapa? Yang telah membuat buku dan sebagainya. Itu amat menarik perhatian, kerana ini akan menentukan hala tuju kepada penguatkuasaan undang-undang di Malaysia. Walaupun begitu, kita doakan semoga pengganti kepada Tan Sri Idrus Harun ini, yang akan menamatkan kontraknya pada bulan depan selepas beliau dilantik semula sebagai Peguam Negara pada 3 Mac yang lalu, disambung kontraknya, sehingga kini belum ada lagi sebenarnya individu yang bakal menggantikannya yang diwar-warkan. Timbul persoalan, apakah pelantikan Peguam Negara yang baru nanti ini, selepas dilantik untuk menggantikan Tan Sri Idrus Harun ini, dalam kalangan pegawai kanan Jabatan Peguam Negara, hakim yang sedang berkhidmat atau bekas hakim. Itulah persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Itulah persoalan-persoalan yang pasti akan menjadi persoalan utama untuk beberapa minggu ini. Dan pastinya pada bulan September nanti ini, hanya sebulan daripada sekarang, kita akan tahu siapakah ketua ataupun siapakah peguam negara yang akan diumumkan, yang mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Kerana Peguam Negara memerlukan perkenan Yang di-Pertuan Agong selepas namanya dicadangkan, dan memerlukan perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita doakan semoga Tuhan Yang Esa memberikan kebijaksanaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memperkenankan nama-nama yang dicadangkan nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa cerita dengan Atok Mahathir? Nampaknya betul-betul
riwayat politik, hayat politik Mahathir dah tak ada makna lagi, dah tak ada guna lagi. Dibuktikan di dalam PRN baru-baru ini, tanpa Mahathir bekerjasama dengan PAS ataupun dengan Bersatu pun boleh. Jadi itulah saya kata, tak payahlah hadiah wang nak tege-hege, nak pergi bekerjasama dengan Mahathir. Tak payah pun Bersatu nak pergi merayu, mohon maaf kepada Mahathir, lepas tu berbaik semula dengan Mahathir. Tak payah. Kerana betul lah kata orang, Mahathir punya hayat politik sebenarnya sudah tamat. Lebih baiklah Mahathir pergilah buat amal banyak-banyak, pergi selalu-selalulah ke masjid, ke surau kalau larat lagi. Kalau dah tak larat, sementara masih larat sedikit ini lagi, sebab usia Mahathir dah hampir nak mencecah 100 tahun. Tahun depan agaknya dia dah 100 tahun. Belum lagi, 99 tahun. Dah 1 abad hidup di dunia. Saya fikir itu sudah cukup untuk Mahathir menikmati dunia ini. Sudah cukup untuk Mahathir menikmati segala kemewahankah, kekayahankah yang dia pernah alami. Jadi sudah cukuplah. Ini masanya untuk Mahathir ambil peluang sementara dia masih kuat, masih ada kudrat. Pergilah banyak-banyak pergi masjid, pergi surau. Kalau tak larat lagi dah pun, dekat rumah lah, berkawanlah dengan cicit, cucu cicit kalau dah ada cicit. Okey, jadi hayat Mahathir dah selesai di dalam politik. Dah tak ada lagi harapan untuk Mahathir comeback. Ramai orang lihat dia boleh comeback, tapi tak ada. Saya fikir dah tak ada lagi perkataan istilah comeback untuk Mahathir. Sebab tempat dia nak untuk bangkit semula comeback bersama dengan PAS dan Bersatu pun dah tak perlu lagi Mahathir. Mahathir ada atau tiada tetap sama, tetap menang juga. Tetap menang juga. Kalau kalah tetap kalah juga. Jadi sama ada Mahathir atau tiada dalam Perikatan Nasional tetap sama. Jadi kalau begitu lebih baik tak payah ambil risiko nak berkawan dengan Mahathir, nak bersahabat dengan Mahathir, apalagi untuk nak kerjasama dengan Mahathir di dalam pilihan raya. Mungkin itu boleh menyebabkan kekalahan, bukan kemenangan tapi kekalahan. Kerana kita tahu Mahathir ni sejak dari dulu memang agak sukar untuk diterima oleh parti PAS, orang-orang PAS, penyokong PAS. Jadi kalau dia diambil untuk bersama dengan PAS, bekerjasama dengan PAS, saya fikir itu bukan memberikan peluang lebih besar, tetapi memberikan lebih banyak masalah, lebih banyak risiko kepada PAS untuk kalah, bukan untuk menang. Jadi pendapat saya secara peribadi dan ikhlas, jujur, saya fikir Mahathir tak payahlah nak susah-susah lagi. Sudah cukup. Jadi untuk proklamasi orang Melayu kalau masih nak diteruskan, saya fikir Hadi Awang, Muhyiddin boleh teruskan, tak ada masalah juga. Tapi kalau nak perlu mesti ada Mahathir juga, saya pun tak pasti kenapa perlu. Saya pun tak pasti kenapa perlu juga ada Mahathir. Kerana bagi saya tak perlu lagi Mahathir. Apa pendapat anda? Anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye bye.